berjumpa lagi dengan Cikgu Murni. Okey, untuk video pada kali ini, Cikgu ingin menerangkan mengenai tips dan juga panduan menulis karangan jenis surat tidak rasmi. Okey, jom kita lihat. Jom kita lihat bagaimana format surat tidak rasmi. Ya, adakah sama dengan format surat kiriman rasmi? Okay, apa yang perlu ada semasa calon menulis surat kiriman tidak rasmi ialah yang pertama, mesti ada alamat pengirim dan tarikh ditulis di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan. Okey, alamat pengirim dan tarikh ditulis di sebelah kanan. Okey, yang kedua, pembuka kata. Mesti ada pembuka kata yang ditulis ke dalam sedikit. Maksudnya biasa kalau lah murid-murid cikgu biasanya cikgu kata okey selang 2 jari. Kalau bila sebut selang 2 jari dia fahamlah maksudnya kita kena tulis ke dalam sedikit. Okey, pembuka kata. Yang ini cikgu akan tunjukkan contoh. Okey, jadi sekarang kita dah lihat dua format yang perlu ada dalam surat tidak rasmi. Dan yang ketiga ialah kata ganti diri penerima. Okey, calon sebagai pengirim. Okey, penerima. Mesti ada kata ganti diri penerima. Contoh, saudari, saudara, sahabatku, ayahanda, bonda. Okey, ditulis di tepi sebelah mana? Ditulis di tepi sebelah kiri surat. Okey, mesti letak di sebelah kiri. Okey, seterusnya isi surat. Okey, isi surat ni sebenarnya bukan format pun. Kalau biasanya kalau surat kiriman biasanya kalau surat untuk isi, okey, semua jenis karangan wajib ada isi. Okey, mesti, bukan mesti tapi wajib. Okey, sama juga. Kalau surat kiriman tidak rasmi pun mesti ada isi. Karangan yang berformat ke tidak berformat wajib ada isi. Seterusnya penutup. Okey, semua karangan pun mesti ada penutup. Begitu juga dengan surat kiriman tidak rasmi. Okey, seterusnya mesti ada pengakuan pengirim yang ditulis sebelah kanan. Okey, ingat kalau surat kiriman tidak rasmi semuanya di sebelah kanan. Okey, dan yang terakhir tanda tangan ditulis di bawah pengakuan pengirim. Okey, contoh tadi pengakuan pengirim sahabatmu. Okey, dan di bawah sahabatmu tadi tanda tangan. Okey, jom kita lihat apakah kelemahan yang biasanya dilakukan oleh calon semasa menulis surat kiriman tidak rasmi. Okey, yang pertama biasanya apakah kelemahan calon? Okey, yang pertama ialah calon tidak menguasai format. Jadi masa nak tulis tu keliru. Alamat kanan ke kiri, kanan ke kiri. Ya, awak kena ingatlah perlu menguasai format. Okey, kalau surat kiriman tidak rasmi, jadi semuanya di sebelah kanan. Okey, yang kedua, calon tidak menggunakan kata penghadapan yang betul. Tidak menggunakan kata penghadapan yang betul. Contohnya, melibatkan anggota keluarga. Misalnya ayahanda untuk ayah, bonda untuk ibu, nenda untuk nenek dan kakanda untuk kakak atau abang. Tadi cikgu dah cakap kan. Okey. Seterusnya ialah ayat kurang gramatis. Contohnya macam mana?
calon biasa menggunakan bahasa pasar. Contoh, masukkan kata-kata singkatan, buang imbuhan, menggunakan bahasa yang bahasa seharian yang awak guna. Okey, walaupun surat kiriman tidak rasmi, tapi mesti menggunakan bahasa yang baku, tepat, padat dan ejaan serta tanda baca yang betul. Walaupun nak hantar dekat kawan awak yang rapat dengan awak, tapi mesti tulis dengan menggunakan bahasa yang baku. Okey? Tepat, padat. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan. Okey? Contoh soalan iaitu anda mendapat surat daripada sahabat pena yang berada di luar negara. Sahabat anda itu ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang perpaduan kaum dan masyarakat majmuk di negara kita ini. Balas surat tersebut dan tulis surat anda itu selengkapnya. Jadi, walaupun tulis surat tapi kawan awak tu nak tahu mengenai perpaduan. Jadi, isi surat itu mestilah merangkumi mengenai perpaduan kaum dan juga masyarakat majmuk. Jadi kita kena kenal pasti. Okey, kata kunci dalam soalan ini ialah balas surat. Jadi balas surat. Okey, jadi skop tajuknya ialah balas surat sahabat anda, iaitu dia nak kawan awak tu nak tahu mengenai perpaduan kaum dan masyarakat majmuk. Kemudian kehendak tajuk dia nak apa? Balas surat. Okey, jadi itu yang awak kena tulis. Ni dua perkara di balas surat. Dalam surat tu mesti menyatakan apa? Perpaduan kaum dan masyarakat majmuk. Okey, jom kita lihat. Okey, ini adalah contoh surat. Okey, surat yang lengkap lah. Ini cikgu tunjukkan tadi iaitu ni adalah tengok ni. Ini kita tengok apa ni? Ini ialah alamat siapa tadi? Format yang pertama cikgu terangkan tadi mesti ada alamat pengirim dan tarikh. Pengirim tu ialah awak. Okey? Alamat pengirim tu ialah awak. Okey, awak tak katakan dalam peperiksaan awak tak ingat alamat awak sendiri. Tak apa, awak tulis je lah alamat yang awak reka. Okey? Kita nak tengok, pemeriksa nak tengok format. Okey? Kemudian di bawah alamat mesti ada tarikh. Kemudian yang kedua apa? Okey, yang kedua ialah pembuka kata. Ya, ini yang cikgu cakap tadi, yang selang dua jari tu, pembuka kata. Menemui sahabat penaku, Britney di New York. Semoga sihat dan gembira di samping keluarga tersayang. Ringkas dan padat. Pembuka kata. Okey, yang ketiga, ini apa tadi cikgu dah pun terangkan. Saudari. Saudari tu apa? Iaitu kata ganti diri penerima. Kata ganti diri penerima. Kalau awak hantar kepada kawan awak tu lelaki, saudara. Kalau awak hantar kepada kawan awak tu perempuan, saudari. Kalau awak hantar kepada ayah awak, ayahanda. Ibu, bonda, nenda. Okey. Kata ganti diri penerima ni yang bersesuaian lah. Yang ini juga merupakan salah satu kelemahan calon. Okey, tengok soalan. Kalau dia kata hantar kepada rakan awak, awak bolehlah guna sahabatku dan sebagainya. Okey, seterusnya isi surat. Ini macam biasa yang cikgu cakap. Okey, karangan berformat pun mesti ada isi. Karangan fakta pun kena ada isi. Okey, jadi isinya tadi dia nak mengenai perpaduan kaum dan juga masyarakat majmuk. Jadi kat sini awak kena tulislah berkaitan dengan perpaduan. Okey, contoh kita lihat satu. Saya akan cuba menjawab pertanyaan saudari. Antara rahsia kejayaan pemerintah mengekalkan perpaduan ini termasuklah sikap bertolak ansur dan senantiasa bersikap adil. Ini dia bagi contoh satu.
bertolak ansur. Kemudian apa lagi? Dia kata menghormati agama kaum lain. Okey. Dan seterusnya lah. Kita lihat. Okey, ini pun masih lagi isi ni. Okey, ni masih lagi isi. Okey. Kemudian format yang seterusnya yang iaitu penutup. Okey, penutup. Bagi tahulah sikit dekat penutup tu kita nak undur diri. Nanti berjumpa lagi dan sebagainya. Contoh, tengok ini contoh ayat dia bagi. Setakat ini dahulu yang saya dapat tulis untuk tatapan saudari. Akhir kata, sambutlah salam mesra untuk saudari sekeluarga di sana. Terima kasih. Okey, tu penutup. Kemudian yang terakhir dalam surat, mesti ada apa ni? Pengakuan tadi yang cikgu cakap awal-awal tadi. Iaitu sahabatmu. Ni pengakuan. Kemudian ada tanda tangan. Okey, ada tanda tangan. Okey, lepas pengakuan ada tanda tangan. Kat sini tak kisah awak nak tulis sahabatmu ke, yang benar ke, yang ikhlas ke, yang merinduimu ke, tak kisah. Yang ini ialah pengakuan. Okey, kemudian di bawah pengakuan tu mesti ada tanda tangan. Okey. Setakat itu sahaja untuk video kali ini. Cikgu harap dengan perkongsian kali ini akan memberi manfaat kepada kamu dan dapat membantu awak untuk menulis surat kiriman tidak rasmi dengan lebih baik. Apa yang penting ialah awak kena ingat format. Okey, format karangan jenis surat tidak rasmi. Okey, semuanya di sebelah kanan. Okey, terima kasih. Jumpa lagi nanti. Bye-bye.